Cukai dibawakan oleh Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Edisi hari ini nak berbicara berkaitan dengan tax corporate governance, kepentingannya kepada syarikat. Ya, dan pastinya kita undang dua tetamu kita pastinya di konti ataupun studio bernama radio. Yang pertama kita nak say hi dan Assalamualaikum. Say hi. Untuk Puan Nur Zilah Mat Arbak, iaitu pengarah Seksyen Jabatan Pematuhan Cukai LHDNM. Juga Puan Wan Muzlina Wan Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pematuhan Cukai LHDNM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Oi, jawab salam berdengar macam minta cukai. Awak tak perlu takut kalau awak declare. Okey, kalau awak declare awak tak perlu takut. Yeah. Tengok saya berani. Alright, dan juga kita nak wawarkan bahawa seketika nanti kita akan berikan soalan. Pemenang akan dipilih oleh pihak Lembaga Hasil sendiri. Anda boleh jawab melalui panggilan telefon ataupun live di FB dan TT. Okey, pulang mereka akan pilih pemenang-pemenangnya dan hadiahnya adalah misteri. Ada yang tanya. Ya. Kalau menang nanti kena cukai tak? Itu kita simpan tepi dulu. Tapi kita nak tahu dulu apa itu TCG ataupun Program Tax Corporate Governance. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Raifah dan DJ Arif, juga pendengar radio bernama. Okey, kali ini hasil kembali dalam klinik cukai bernama radio dengan topik program tax corporate governance, iaitu tadbir urus pencukaian korporat. Ianya merupakan satu inisiatif lah kerjasama pematuhan daripada hasil bagi meningkatkan kerjasama pematuhan dan juga pematuhan secara sukarela di Malaysia. Jadi program ini ianya fokus kepada kecekapan dan keberkesanan tadbir urus pencukaian dalam sesebuah organisasi, dan juga ianya merupakan satu platform bagi organisasi bekerjasama dengan lembaga hasil atas konsep saling mempercayai, saling memahami dan juga komunikasi secara terbuka dan jujur antara kedua-dua pihak. Okey, untuk makluman juga bagi organisasi yang menyertai program tax corporate governance ini, pihak hasil akan menilailah dia punya tahap kematangan dan juga kesediaan rangka kerja tadbir urus pencukaian korporat tersebut. Jadi pihak hasil akan melihat bagaimana organisasi mengenal pasti, merekod dan juga menguruskan risiko percukaian dalam organisasi, dan juga bagaimana organisasi menguruskan hal-hal ehwal percukaian mengikut lunas perundangan. Okey, jadi untuk makluman, kami ada dokumen yang boleh dirujuk oleh pembayar cukai di portal kami www.hasil.gov.my, iaitu dokumen Tax Corporate Governance Framework dan juga Guidelines Tax Corporate Governance Framework yang boleh di-download dan dirujuk sebagai panduan lah dalam merangka tadbir urus pencukaian korporat tersebut. Bagi program Tax Corporate Governance ini, ianya telah dilancarkan pada 1 Mac 2022 dan kami melaksanakan secara berfasa. Iaitu fasa pertama adalah merupakan proses pendedahan lah kepada publik dan juga pelaksanaan projek rintis. Untuk makluman, kami telah menerima 11 penyertaan, di mana sehingga kini 7 organisasi telah selesai disemak dan juga disahkan penyertaan dalam program TCG. Jadi mulai 1 Julai 2024, program ini telah dibuka kepada semua organisasi yang layak untuk menyertai program ini. Maksudnya dia sukarela ke nak masuk ke tak masuk? Betul, sukarela. Okey. Baik, cakap pasal sukarela ni nak tahu jugalah tujuan. Tujuan asal-asalnya TCGF ini dilaksanakan. Nak cari apa, nak kesan apanya, Puan? That's a good question lah. Satu soalan yang sangat bagus. Bagi Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, setiap satu program yang dilaksanakan adalah semestinya untuk mencapai pematuhan cukai sukarela lah, secara sukarela yang tinggi. So begitu juga dengan TCG ini. Program TCG ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah untuk kami meningkatkan pematuhan cukai secara sukarela dengan fokus yang khusus kepada pelaporan yang telus dan terperinci oleh pembayar cukai, berpandukan kerjasama erat antara Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia dengan pembayar cukai. Apa yang kami isikan di dalam program ini adalah memfokuskan kepada pemakaian 6 prinsip utama pembangunan TCG selari dengan prinsip yang telah digariskan oleh OECD, iaitu Organisation for Economic Development and for Cooperations and Economic Development. So prinsip-prinsip yang
terpakai dalam TCG ini adalah 6 prinsip yang sangat komprehensif, iaitu penetapan strategi percukaian yang telus, yang jelas, yang menyeluruh. Dan pelaksanaan yang keduanya adalah pelaksanaan secara komprehensif berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan, bagaimana pelaksanaan itu dilakukan di peringkat operasi, dan ketiganya adalah penetapan tanggungjawab dan accountability yang jelas. Siapakah yang membuat keputusan, siapakah yang menyemak dalam proses, setiap proses yang dikatakan carta alir dan juga transaksi yang berlaku dalam organisasi memerlukan semakan dan juga pengesahan lanjut. Itu merupakan salah satu konsep penetapan tanggungjawab yang jelas di dalam membuat keputusan berkaitan dengan perakaunan dan juga percukaian. Yang keempatnya adalah kepentingan adanya dokumen tadbir urus yang jelas yang lengkap. Dan seterusnya ada proses ujian terhadap pelaksanaan strategi yang telah dirancang, dan juga yang keenam adalah jaminan. So dengan adanya 6 prinsip yang jelas ini, sekiranya diguna pakai oleh organisasi dengan baik, ianya akan menyediakan satu platform tadbir urus percukaian yang jelas dan bagus di setiap peringkat di syarikat-syarikat yang terlibat. So dengan adanya prinsip-prinsip pembangunan tersebut, ianya boleh membantu organisasi itu sendiri untuk memahami tadbir urus percukaian korporat, dan dianya boleh membantu organisasi membangunkan dan menambah baik rangka kerja tadbir urus percukaian dan kawalan dalaman organisasi masing-masing, and then seterusnya menggalakkan pematuhan cukai dan mengurangkan risiko yang melibatkan keterisan cukai. Ianya juga mampu menguji orang kata wujudnya rangka kerja organisasi yang kukuh, membantu memahami untuk syarikat memahami cara untuk menunjukkan keberkesanan pengoperasian sistem kawalan dalaman organisasi kepada pihak berkepentingan termasuk hasil, memastikan bahawa risiko perundangan dan risiko reputasi yang berkaitan dengan percukaian dikenal pasti dan dinilai seterusnya. Sekiranya kesemua perkara ini dapat dicapai, ianya akan membantu organisasi meningkatkan imej organisasi itu sendiri. Betul. Dan meningkatkan kepercayaan pemegang taruh, terutama lembaga hasil dan Malaysia lah dalam konteks percukaian. Okey, kalau kita sebut syarikat, kita tahu siapa yang urus, siapa yang nilai, siapa yang bagi keputusan, siapa yang sign, contoh macam gitu Okey, jadi sebenarnya TCG ini untuk siapa? Adakah PMKS seperti Arif yang menjual pisang goreng? Juga belacan jeruk. Kenapa belacan jeruk? Siapa sebenarnya yang terlibat dalam program ini yang boleh? Okey, bagus soalan tu. Untuk makluman, tadbir urus percukaian ni dia bagus untuk semualah, untuk semua jenis perniagaan. Program TCG ini kita fokuskan kepada syarikat yang memberi penekanan kepada tadbir urus percukaian korporat dalam pelaksanaan organisasi. Jadi untuk program TCG ini hasil melihat kepada organisasi yang mempunyai model dan juga struktur perniagaan yang kompleks, yang sederhana, dan juga yang mempunyai transaksi yang banyak dalam operasi perniagaan mereka. Juga mungkin organisasi yang mengamalkan pengurusan risiko percukaian dalam tadbir urus organisasi bagi memastikan perjalanan yang teratur, dan juga organisasi yang sudah mempunyai proses ataupun sistem bagi mendapatkan ketepatan data bagi tujuan pelaporan kewangan dan juga pelaporan cukai, dan juga organisasi yang mempunyai sikap keterbukaan dan juga ketulusan apabila bekerjasamalah dengan pihak hasil. Jadi untuk program TCG ini, pihak organisasi bolehlah merujuk pada dokumen yang telah disebutkan tadi di portal hasil, iaitu Tax Corporate Governance Framework Guideline, di mana kami telah menggariskanlah 3 kriteria utama yang kami cari buat masa ini, iaitu syarikat yang mempunyai perolehan RM 100 juta dan ke atas. Oh, 100 juta. Saya tak sampai lagi. Awak belum akan datang. Ni yang level megah holding. Awak baru riak-riak. Belum. Level Datuk lagi tu. Okey, yang kedua adalah syarikat yang mempunyai track record pematuhan yang baik daripada segi pembukaan borang nyata cukai pendapatan, dan juga rekod pembayaran cukai CP204 dan juga baki cukai, dan juga syarikat yang mempunyai rangka kerja kawalan cukai yang efektif dan berkesan. Jadi syarikat yang mempunyai
dan memenuhi kriteria penyertaan program TCG ini pada ini adalah digalakkan, terutama syarikat-syarikat yang listed lah di bursa, iaitu public listed company. Kerana kita tahu tadbir urus ni bagus dalam organisasi. Jadi bila mereka menyertai program TCG, dia macam bonus point lah untuk organisasi tersebut untuk menarik pelabur bagi melabur dalam organisasi mereka. Jadi untuk sertai program TCG ini tiada charge dikenakan oleh pihak hasil. Jadi kami mengalu-alukan penyertaan organisasi di dalam program TCG ini. Jadi jika perlukan maklumat lanjut, bolehlah hubungi kami melalui email tcg@hasil.gov.my untuk maklumat lanjut dan juga sesi libat urus lah bersama kami. Okey, nilai tambah lah ni kepada mereka. Betul. Tapi Puan, contohlah saya tadi jual belacan tak laku. Contoh saya jual apa pula? Saya jual anak pokok lah contoh. Alhamdulillah company saya dapat listed dalam bursa dan saya punya perolehan lebih 100 juta. Jadi adakah kalaulah company saya mungkin ada sejarah blacklist, mereka ni boleh disertai juga ke? Okey, dari konteks itu lembaga hasil buat masa ini tidak memberikan apa-apa halangan selagi mereka memenuhi 3 syarat kriteria yang utama itulah. Sebab kita telah menggariskan tiga kriteria utama yang macam telah disebutkan oleh Puan Wan Muslimah sebentar tadi. Sekiranya melebihi 100 juta, blacklist tu blacklist di mana? Kalau blacklist tu bukan di lembaga hasil dalam negeri Malaysia, it's okay. Okay. Jangan blacklist dengan kita lah, sebab kita melihat kepada pematuhan cukai. So kriteria kedua adalah berkaitan dengan pematuhan cukai. So dari sudut konteks lembaga hasil dalam negeri Malaysia, pematuhan cukai tu kita tengok daripada 3 sudut lah. Yang pertama, pengemukaan borang nyata, jangan orang kata culas. So kalau tiap-tiap tahun patuh hantar borang nyata, patuh kepada bayaran CP204 bulanan tu kan, ansuran bulanan, patuh kepada pembayaran baki cukai. That is patuh enough lah kalau orang kata kan. Maknanya bila dah patuh tu, you layak untuk dipertimbangkan. Walau bagaimanapun kriteria ketiga tadi yang Puan Wan kata, untuk menambah baik adalah kita memerlukan company yang memang dah sedia ada lah sikit sebanyak. Dia dah ada dia punya dokumentasi tadbir urus, dia tahu apa itu tadbir urus. Bukan datang kat kita untuk kita duduk sama-sama untuk baru nak buatkan untuk mereka. Itu bukan tugas lembaga hasil lah. So sebab tu kalau kita tengok kriteria, mereka perlu ada establish a governance framework yang dah ada, yang telah ada. So kita akan tengok sama ada tadbir urus percukaian yang dia ada tu memang suit dengan apa hasrat lembaga hasil. So baru nak start. So kalau dia dah ada 3 tu, datanglah, insya-Allah kita we are most welcome. Kita akan datang, kita akan, orang kata kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan lah. Kami akan bersama-sama berganding tenaga untuk memastikan bahawa mereka mempunyai satu dokumentasi tadbir urus percukaian yang lengkap. Dan kalau tak ada, kita akan maklumkan di manakah fokus penambahbaikan yang perlu dibuat, insya-Allah. Okey. Baik. Cerita pasal nyiru tapak tangan semua kan. Ada orang tapak tangan kanan dah gatal-gatal. Orang kata nak dapat duit. Orang kata dapat duit, mungkin dapat hadiah misteri. Tapi kita boleh bagi soalan pertama sebab kita ada 2 soalan sebenarnya. Jadi anda boleh hubungi kami 0326927939 ataupun boleh tinggalkan jawapan anda di FB, live FB atau live TT. Kita nak disclaimer, pemenang bukan kita pilih. Kita tak ada kena-mengena. Kita bagi soalan je. Kita tak akan pilih. Jangan risau, kita bagi soalan je, pihak lembaga hasil yang akan pilih pemenang untuk hari ini. Jadi soalan pertama apa, Rip? Okey, dengar baik-baik soalan yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang pertama, nyatakan slogan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Kita nak slogan saja. Cepat slogan. Boleh jawab di live TikTok, Facebook, live TikTok dan Facebook. Juga boleh call kami 0326927939. Ya, slogan slogan. Okey. Senang juga ni. Okey, tak apa. Kita biarlah orang jawab kat mana-mana pun kan. Kita teruskan dengan soalan kita yang seterusnya, Arif. Baik, kita dah dengar kelebihan-kelebihan berkenaan dengan TCG ni, yang mana memberi nilai tambah dan kelebihan kepada syarikat-syarikat korporat lah, yang mana mempunyai perolehan 100 juta dan ke atas. Kita beratus-ratus juta. Jadi prosesnya macam mana, Puan? Nak buat, nak sertai, macam mana? Okey. Good question. Sebab ini adalah satu soalan yang saya rasa perlu diamati betul-betul lah oleh semua warga pendengar Radio Bernama hari ini. Untuk program TCG ni, proses penyertaan melibatkan 5 proses utama.
Yang pertama adalah di peringkat syarikat itu sendiri. So organisasi sendiri perlu menilailah sekiranya mereka telah pun memenuhi prasyarat yang telah dinyatakan tadi, 3 syarat tersebut, dan membuat penilaian awal lah ke atas rangka kerja tadbir urus percukaian yang telah diadakan, sama ada perlu penambahbaikan ataupun ada kelompongan yang diperlukan untuk ditambah baik. Sekiranya mereka telah bersedia dan yakin bahawa dokumentasi mereka adalah lengkap, mereka boleh menghantar borang penyertaan kepada hasil untuk kami menyemak syarat-syarat prasyarat mereka. So kalau mereka layak, kita akan memberikan maklum balas bahawa mereka boleh memulakan untuk proses kedua dan seterusnya melalui surat lah dalam tempoh 14 hari daripada borang penyertaan dikemukakan. Proses yang kedua adalah melibatkan semakan oleh penyemak bebas. Kalau kita berkata independent reviewer lah. Penyemak bebas ni perlu dilantik sendiri oleh organisasi untuk menyemak dokumentasi yang telah ada dan untuk memastikan bahawa dokumentasi itu bukan hanya pada borang semata-mata, pada tulisan semata-mata, tetapi sistemnya beroperasi dengan betul dan lengkap di dalam organisasi itu. So penyemak bebas mempunyai tanggungjawab untuk bukan hanya menyemak prinsip percukaian, prinsip TCG yang telah digariskan, ada 6 tu. Mereka perlu memastikan rangka kerja tadbir urus yang disediakan oleh organisasi memenuhi ke-6 prinsip yang telah digariskan di dalam framework dan guidelines yang lembaga hasil. Selain daripada itu, mereka juga perlu menyediakan dokumen yang membuktikan bahawa kesemua prinsip itu dilaksanakan dengan lengkap dan berkesan di dalam organisasi. Kerana dokumen-dokumen independent reviewer ni, penilai bebas ni akan disemak oleh lembaga hasil dalam proses ketiga. Okey, proses ketiga adalah pengemukaan dokumen lengkap semakan kendiri dan juga semakan penilai bebas kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia, dan pegawai kami, pegawai penilai akan menyemak. Ada 2 step lah, orang kata 2 langkah semakan. Yang pertama adalah adequacy review, semakan kecukupan. Maknanya kita nak tengok dalam rangka kerja yang disediakan tu, step-step, langkah-langkah yang dijelaskan oleh organisasi di dalam dokumentasi memenuhi ke tidak 6 prinsip yang telah digariskan. Yang pertama sekali kena patuh prinsip dululah. Cukup rukun dia, boleh pergi next step. Syarat sah lah ni. Syarat sah. Kalau benda tu tak cukup lagi, kita tak nak lah pergi ke second step. Macam tu. So kalau kata tak cukup, di peringkat kami tidaklah menolak sebulat-bulatnya. Kita akan melakukan berkali-kali sebenarnya libat urus. Kita akan cakap, kita akan tengok di manakah yang tak cukup. Sometimes mereka ada sebenarnya, tetapi mungkin tidak didokumenkan dengan baik dalam dokumen yang dikemukakan kepada kami. So dan melalui proses libat urus, kita akan lebih faham di mana sebenarnya dokumentasi itu berada, sebenarnya macam mana mereka melaksanakan operasi secara jelas. So kita boleh minta dokumen yang jelas dan terperinci dengan lebih lengkap, dengan lebih baiklah untuk melengkapkan dokumentasi. So kalau 6 prinsip tu kita kata memang ada 6 prinsip, memang strategi telah dilaksanakan dengan baik, carta alir memang jelas, flowchart dia kan, untuk menunjukkan siapa yang bertanggungjawab, siapa penyedia, siapa penyemak, siapa yang buat keputusan, dan telah pun disemak dan orang kata diaudit oleh internal auditor ataupun external auditor. So ada jaminan di situ. So 6 prinsip dah lengkap, kita akan teruskan dengan semakan yang kedua, iaitu semakan kecukupan. Okey. Semakan pertama tadi kami buat di pejabat sahaja. Tapi semakan kecukupan kita akan buat di pejabat atau lokasi pembayar cukai. Turun padang. Turun padang. Sebab yelah tadi macam saya katalah, bila kita kata dokumen dah ada cantik, memang semua dokumen elok. Betul ke dibuat dekat office ni? ke cantik, orang kata cantik atas kertas sahaja. So kita akan buat on spot test lah. Maknanya kita akan tengok kalau betul transaksi ni begini, macam mana di peringkat operasi, siapa yang betul-betul menyediakan, bagaimana proses penyediaan, bagaimana proses semakan dilakukan dan pengesahan. Sekiranya ada risiko percukaian, contoh ada risiko kesilapan, bagaimana cara rektifikasi, pembetulan dibuat. So benda tu kita kena tengok lah. Sebab cukai ni adalah satu proses terakhir dalam perakaunan. Business accounting kan hujung sekali. So kalau di peringkat awalnya dah salah, yang kita ni menerima benda yang salah. So kita tak nak itu berlaku. So bila kita tengok kecukupan tu, kita nak tengok betul-betul flow daripada awal sehingga ke hujung tu cantik betul, dan kita yakin dengan sistem itu
barulah kita rasa sebagai orang kata law enforcer ni, kita rasa yakin bahawa syarikat telah menjalankan satu tanggungjawab yang baik dalam memastikan sebaik mungkin bahawa mereka patuh kepada perundangan percukaian. Itu proses ketiga. Bila kita dah buat semakan tu, semakan kendiri, apa yang kita akan lakukan seterusnya adalah melibatkan tadi ketiga submission lah kan. Lupa tertinggal. Tiganya submit, keempat tu baru kita semak. So yang kelima adalah apabila kita dah yakin dengan kesemua dokumentasi, kesemua operational maklumat yang telah dikemukakan, so kita akan membuat penilaian. So kita memberi keputusan penilaian. Sekiranya penilaian mengatakan bahawa mereka disahkan untuk menyertai TCG, maka kita akan bagi sijil. Disijil. Seronok. Award. So dan award tu datang dengan manfaat lah. Adalah manfaatnya, insya-Allah. Okey, kita akan tanya manfaat tu sekejap lagi. Cumanya tadi kan kita terus soalan kan. Okey, soalan kita adalah nyatakan slogan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Saya bagi jawapan. Sebab bukan saya pilih pemenang. Jadi sebabnya kita difahamkan lebih 100 orang yang jawab betul sekarang ni di pelbagai platform. Okey, jadi sekali lagi Rip, nak selamatkan diri, bukan kami yang pilih. Lembaga hasil akan PM anda. Okey, jawapannya adalah bersama-sama membangunkan negara. Okey, itu jawapannya, bersama-sama membangunkan negara. Jadi soalan ni dah ada pemenang lah, kita tak tahu siapa. Tapi kita ada soalan kedua, Rip. Ya, kita ada dua soalan dan soalan kedua, nyatakan dua media nyatakan dua kita tak sabar ni. Tapi sedih sebab tak boleh pilih. Baik, nyatakan dua media sosial rasmi hasil yang boleh diakses oleh pembayar cukai. Dia ada banyak lah. Dia ada A, B, C, D, E. Dia ada 5. Dia 5. Tapi kita nak 2 je. Kita nak 2 je. Okey, minta tolong jangan WhatsApp kami. Sebab kalau WhatsApp, pihak lembaga hasil tak boleh tengok. WhatsApp tu antara bernama radio dan anda. Okey, kalau WhatsApp saya pun tak boleh juga. Betul. Jadi kita jawab dekat live FB atau live TT atau telefon kami. Ya, telefon kami 0326929939. Okey, kita nak nama pun betul lah. Memanglah dia ada Facebook, Instagram contoh. Kita nak nama dia tu. Apa Instagram dia, nama Raifah Zulkifli. Betul. Jangan lupa follow. Okey, macam tu nak nama benda. Bukan Facebook saja. Kita tahu kalau Facebook nama dia apa, IG nama dia apa. Macam gitu. Okey, kita bagi tahulah format. Type dekat live tu. Alright, puan. Sekarang ni kan rasa macam susah betul nak join program ni. Macam nak itulah, nak inilah, kena betul dari awal. Apa sebenarnya manfaatnya? Saya kalau tak kena audit, saya okey puan. Sekarang saya korek file lama-lama. Bagus. Dia macam tahu tepat je. So saya serahkan pada Puan Muzlina untuk silakan puan, silakan. Passing baton. Okey, kalau ikutkan program Tax Corporate Governance ni, dia ada banyaklah manfaat dia untuk organisasi dan juga untuk hasil. Jadi bagi tujuan pagi inilah kita fokus pada manfaat yang ditawarkan oleh pihak hasil kepada organisasi yang menyertai program Tax Corporate Governance. Jadi yang pertama, kami akan mengurangkanlah penelitian ke atas pembayar cukai bagi aktiviti pematuhan. Dan untuk makluman, kalau diterima masuk ke dalam program TCG ini, pembayar cukai akan menyertai program selama tempoh 3 tahun. Jadi 3 tahun tu tiadalah tindakan audit ataupun siasatan. Apa yang Raifah minta Bukan 3 bulan Oh my god, guys. Bayangan kalau kita individu kena audit pun rasa nak terbang balik dari Turki balik Malaysia. Ini kalau ni dia punya company lagi dahsyat kalau kena audit Jadi DJ Raifah pun tahu dia punya proses audit dan siasatan tu macam mana. Saya tahu. Saya lembaga hasil. Jadi kami percaya kepada kredibiliti rangka kerja organisasi tersebut. Jadi kami tawarkan tiada tindakan audit atau siasatan bagi tempoh 3 tahun tersebut. Tapi sekiranya dalam tempoh tersebut taxpayer ada membuat semakan semula dan ingin membuat pengakuan sukarela, sebarang tindakan hanyalah pada semakan minima saja. Sebab kita telah semak, seperti Puan Rozila kata, kita dah semak dia punya rangka kerja dan kita ada kepercayaan dan ketelusan dalam hubungan antara organisasi dan hasil. Yang kedua adalah kami akan mempercepatkan proses bayaran balik cukai. Yang ini pun ramai yang suka. Ramai yang suka ni. Mana kami akan mempertimbangkan untuk pengemukaan bayaran cukai ini ke atas peserta yang menyertai program yang patuh dan juga tiada perbezaan yang ketara lah dalam dia punya pembayaran. Ketiga adalah antara satu highlight juga bagi program TCG adalah di mana kami memberikan
tawaran pegawai cukai khas untuk organisasi tersebut. Wow. Dari pihak lembaga hasil. Dedicated office. Jadi, Selalu ni kita kena bayar tau. Dari agent private tu kena bayar. Ini betul. free kita bagi. Kita free. Penyertaan pun free, pegawai khas pun kita sediakan, di mana ianya merupakan perantara lah antara organisasi dan juga hasil, di mana pegawai tersebut kita boleh kata focal person lah untuk berkomunikasi One stop center. dengan organisasi dan Boleh hasil. pilih ke pegawai? Tak boleh lah. Melampau Pilih pula tak boleh. Kita tak ada kriteria tu. Ada single ke tolong puan, kalau ada single. Kita nak puan bos. Ada kriteria untuk sunyi. Okey. Jadi pegawai ini akan membantulah organisasi bagi tujuan percukaian dan juga semua urusan yang perlu koordinate lah antara jabatan ataupun cawangan di lembaga hasil. Okey. Yang akhir sekali pihak hasil menawarkan manfaat bagi pertimbangan keutamaan lah, priority consideration untuk advance ruling sekiranya ada isu-isu teknikal yang perlu organisasi bincangkan bersama pihak hasil. Okey, itu dia antara manfaat yang pastinya best yang kita dapat percepatkan proses pembayaran balik. Kita akan dapat pegawai yang dilantik khas secara percuma juga oleh lembaga hasil. Baik, untuk yang terakhirnya, kita pun tak banyak masa juga. 30 saat. Ya, Puan Nurzilah, sila. Okey, 30 saat kami mewakili Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia ingin mengajaklah ramai-ramai, bukan ramai-ramai, banyak-banyak organisasi untuk hadir tampil bersama kami untuk memastikan bahawa organisasi tersebut mempunyai sistem tadbir urus percukaian yang lengkap dan baik bagi tujuan meningkatkan imej organisasi itu sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan pemegang taruh, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, dan boleh hubungi lembaga hasil melalui berbagai cara. Jangan lupa juga untuk buat turun aplikasi MyTax. Dekat sana boleh bantu anda. Jangan buka bulan 3 je. Buka hari-hari selalu-selalu. Betul. Okey. Buka selalu-selalu, boleh masuk-masukkan. Macam-macam sekarang ada e-invoice juga. Boleh guna mula-mula guna. 7 tahun simpan lama. Lah, bebel. Baik, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada dua tetamu kita pada hari ini. Pastinya Puan Nurzilah Mat Arbak, Pengarah Seksyen Jabatan Pematahan Cukai LSDNM, juga Puan Wan Muzlina Wan Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pematahan Cukai LSDNM, berkenaan dengan topik kita pada hari ini, Tax Corporate Governance, kepentingan kepada syarikat. Ya, dan untuk anda terus dengarkan kami. Ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Not a winner, not a loser, neither rich nor poor.